Cuma nak buat dengan tak mau buat. Nabi kata, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku lihat satu orang lelaki yang dia ni bersia-sia dalam syurga. Apa dia amalan dia, tuan-tuan? Dia buang satu ranting yang berada di tengah jalan yang boleh mengganggu orang mukmin yang lain. Allahu Akbar. Sungguh kecil perbuatan dia, tapi ada ni cukup besar amalan, cukup besar ganjaran yang Allah Ta'ala bagi. Bukan susah pun, tuan-tuan. Kita duduk lalu jalan kampung, tiba-tiba ada pokok satu ranting yang kita fikir boleh menyebabkan ni ganggu orang. Kita pilih ni, tuan-tuan. Nabi sebut apa? Ni aku tengok seorang lelaki yang dia bersiap-siap dalam syurga. Punya satu kan, Nabi bagi satu contoh, satu amal yang kecil tapi ganjaran dia cukup besar. Ni masjid kita ni, tuan-tuan. Kita ada berapa orang dia yang kerja tukang masjid, dan tak sempat. Kita ada masa, kita ada ruang, kita sapu sendiri. Banyak sebenarnya, banyak kebaikan yang kita boleh buat dalam diri kita ni yang boleh menyebabkan nanti ni kita ni jadi tergolong di kalangan golongan yang Allah Ta'ala dah tentukan dah. Kita ni jadi ahli yang bahagia di akhirat nanti. Dengan apa? Dengan kita melakukan fasayusiru, melakukan amal kebaikan seperti mana yang dilakukan oleh orang yang berbahagia. Peluang tu lagi Allah Ta'ala bagi nyawa, lagi Allah Ta'ala bagi minit, masa kita boleh duduk bernafas hari ni. Allah Ta'ala bagi kita kekuatan hari ni. Allah Ta'ala tak tarik lagi nikmat dengan kesihatan kita, dengan lapang kita ni. Buatlah sebanyak mana kebaikan yang kita boleh buat dalam hidup kita. Wa man kana min ahli syaqawah faqala i'malu fa kullu muyassarun fasayusiru ila amali ahli syaqawah. Adapun kata Nabi, orang yang telah ditetapkan menjadi orang yang celaka di akhirat nanti ni, fasayusiru ila amali ahli syaqawah, adalah kerana dia ni dulu beramal dengan ahli celaka. Sama juga benda kebaik, benda kejahatan ni. Tahu dah, benda curi tak boleh, rompok tak boleh, bunuh orang tak boleh, kata ke orang tak boleh. Tahu dah, benda tu tak boleh buat. Benda tu Allah Ta'ala larang kita tinggal. Ada pun orang yang Allah Ta'ala dah tentukan dah, dia nanti di akhirat tempat dia dalam neraka. Kerana apa? Dulu ni dia memilih melakukan amal perbuatan yang dilakukan oleh ahli celaka. Nak kenal baik buruk ni, tuan-tuan, kaedah dia kena main mengaji. Kadang-kadang tak payah main mengaji pun dah tahu dah, dari kecil ni dah diajar dah. Ni benda ni tak boleh buat, rasuah tak boleh buat, makan harta anak yatim tak boleh buat. Dah tahu dah benda tu Allah Ta'ala larang, tapi kita buat juga. Maka kita ni memilih jalan untuk apa? Kita berada di kalangan golongan orang yang Allah Ta'ala tetapkan dia dalam api neraka. Faqala i'malu fa kullu muyassarun. Maka kata Nabi, kerana itu beramallah, semua itu telah disediakan. Ikutlah, Allah Ta'ala dah sediakan. Kalau kamu nak jadi orang yang Allah Ta'ala tentukan bagi kamu ni di akhirat kelak, yakni ahli bahagia, yakni syurga ni, maka buatlah amal seperti mana yang dibuat oleh amal ahlus sa'adah, orang-orang yang berbahagia. Ada pun orang yang nak memilih cara hidup tak mau dengan Islam, tak mau dengan majlis penuh, tak mau dengan program-program masjid, tak mau dengan sembahyang jemaah ni. Hidup ni kira dia bagi bangun, kira cari rezeki, lepas anak bini makan. Dia tak kira nak main mengaji ke, dia tak kira anak main apa. Saya tengok satu balik dalam internet,
Islam ni sembahyang, bagi dia Islam zakat, haji, itunya. Dia tak faham, sebab tu kena main mengaji. Alasan dia kata tak ceritalah tentang Islam. Kami ni jenis main yang tak main mengaji. Ada ni orang yang macam ni. Tak ada masa dia untuk dia spend pergi mengaji. Masa dia kita sibuk macam mana sekalipun, tuan pastikan seminggu, kalau tak boleh seminggu sekali. Tak boleh ni tuan-tuan, jangan sampai lebih 40 hari. Bimbang ni hati kita ni, kalau tak dengar hadis, tak dengar ayat Al-Quran, tak ingat peringatan, dan kita duk buat dosa, hati kita ni Allah Ta'ala akan hitam. Sikit-sikit, lama-lama hitam terus. Jadi tak mau dengan benda-benda kebaikan. Bimbang tuan-tuan. Kenapa? Kita takut bila kita duk jadi orang macam tu, kita duk di macam mana hadis yang Nabi sebut ni. Melainkan Allah Ta'ala dah tetap dah, kamu nanti di sana ni sama ada kamu jadi ahli sa'adah, bahagia dia kamu di akhirat nanti, ataupun kamu jadi ahli celaka. Buatlah, i'malu, Nabi kata, semua tu dah disediakan. Amma ahlus sa'adah fasayusiru li'amali ahli sa'adah. Adapun orang yang berbahagia ni, kata Nabi, mereka dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan ahli bahagia. Ni kita pilih hidup ni nak buat satu amal kebaikan, yang amal kebaikan tu dibuat oleh ahli bahagia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan itu. Ni malam ni tuan-tuan, macam-macam ni, dengan pasal malam dia, dengan macam-macam, dengan hangat dia, apa dia lagi, boleh menyebabkan kita ni gagal hadir ke majlis ilmu. Tapi dengan kerana apa kita nak buat satu kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala fasayusir, akan permudahkan. Akan permudahkan. Saya itu berkongsi cerita dengan Abang. Hadis dia Abang. Kita apa? Bila kita nak buat kebaikan ni, sentiasa ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana kisah Abang? Allah Ta'ala bagi apa? Bagi lembut hati hakim tu, dia boleh terima situ sikit. Tuan pun dah maklum. Kenapa? Bila kita buat satu kebaikan ikhlas kerana Allah Ta'ala, tak marah apa-apa tuan-tuan. Tak marah apa jajaran orang nak kata apa bagus tu. Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kata. Dari sudut mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni berserah pada Allah, tawakal, doa, minta kepada Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala. Adapun kata Nabi, wa amma al-syaqawah, adapun ahli yang dia ni jahanam, celaka dia, fasayusi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudahkan jalan dia buat amal ahli syaqawah, buat amal ahli celaka. Dia nak berzina, Allah Ta'ala permudahkan jalan dia hampir. Tak ada siapa nak kacau, bawa pilah mana-mana. Anak mencuri, tak ada apa malam-malam pergi curi. Anak-anak roboh ke anak apa pun, Allah Ta'ala akan permudahkan. Jangan sampai kita jadi golongan macam ni, tuan-tuan. Jangan kita jadi sampai golongan macam ni, sehingga Allah Ta'ala permudahkan jalan kerosakan untuk kita. Jalan mudah untuk kita nak buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta jauh kita ni daripada ni jadi manusia yang macam ni. Summa qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Surah Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang suka memberi dan dia bertakwa. A'ta wattaqa, dua sifat tak boleh lari. Bila dia kata a'ta, bagi sedekah, wakaf, apa pun benda yang kita bagi ke orang, yang kita sumbang untuk mana-mana kebaikan. Ni malam ni kuku tabung lalu tak ada di sini, balik tabung kita bubuk.
Hari Jumaat tabung lalu jangan duk berkira sangat tuan-tuan. RM1 dia tanpa lebih sikit. Kita dah cerita dah dulu ni atas satu hadis, tak ada apa ni seorang pun di kalangan ahli syurga yang tak menyesal. Semua menyesal. Sebab apa? Kalaulah aku tahu punya bagus, punya hebat, punya besarnya ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi ni, nescaya akan aku buat lebih daripada aku buat dulu. Dah jadi ahli syurga dah masuk dalam syurga dah, menyesal. Dengan sebab apa? Dengan sebab apa? Kalau dulu ni Allah Ta'ala tunjuk kehebatan ganjaran yang cukup besar. Kita rasa kita dah buat dah hebat dah, tapi Allah Ta'ala bagi lebih lagi.